Yang paling best tu kali ni bukan bendera Malaysia je terbalik. Sekali dengan Johor sekali tu. Cuba tengok. Dua-dua bendera diterbalikkan. Ilah. Kenapa puak-puak pengurusan dekat kilang ni tak puas hati ke? Johor jatuh kepada BN. So nak tunjukkan solidariti, ketidakpuasan hati diorang. Sebab ni BN menang. Yang paling best bukan bendera Malaysia saja yang terbalik, tapi bendera Johor pun dipasang terbalik. Itulah kenyataan sinis yang dikeluarkan seorang TikTokers dikenali sebagai Prince Charming apabila individu ini memeli tindakan sebuah kilang otomotif di Kulai Johor yang bertindak memasang bendera Malaysia secara terbalik di premis mereka baru-baru ini. Menerusi video berdurasi 2 minit 40 saat itu, Prince Charming sudah menjangkakan masalah bendera terbalik ini pasti akan terjadi di bulan kemerdekaan ini dan turut memuji tindakan pantas pihak kerajaan negeri yang terus sahaja menyita lesen perniagaan kilang berkenaan. Dengarkan ulasan TikTokers itu di sini. Dah agak dah. Setiap kali bulan kemerdekaan, benda yang sama tuan-tuan. Ni karang tunggulah nanti. Tunggu. Nanti ada yang samakan isu ni dengan apa yang berlaku dekat Terengganu tu. Tengoklah tunggu. Tunggu. Nanti bila ada orang Melayu yang melenting pasal isu ni, puak-puak ni akan samakan benda ni dengan apa yang berlaku dekat Terengganu tu. Tunggulah. Entah berapa kali nak ulang tuan-tuan. Dekat Terengganu tu, isu teknikal. Benda tu tak dapat dielak. Faham tak? Bendera tu dipasang dekat tepi laut. Bila ribut taufan angin monsun tolak, la ilaha illallah. Kalau jelaskan 50 kali pun puak-puak ni takkan faham. Takkan faham. Tapi dia nak cakap apa ni? Isu ni nak cakap apa? Angin ribut taufan tolak bendera tu sampai terbalik ke macam? So consider asalnya bendera ni pasang betul, lepas tu angin tolak, lepas tu angin tu keluar daripada palang tu, lepas tu dia masuk balik dalam palang tu jadi terbalik. Macam tu. Nanti anda tunggulah tuan-tuan keluar alasan-alasan yang pelik-pelik. Ni yang pasang ni bukannya orang Malaysia. Kami minta Bangla tolong pasangkan. Orang asing ni, Nepal yang pasangkan bendera ni. So kami tak sedar, management kami tak tahu, tak perasan pun. Ataupun nak selamat, boleh gunakan alasan bodoh macam APEC dekat Penang tu. Yang cakap pasang terbalik sebab kami salah masuk. Sebab tempat nak masuk, nak cocok tu, dia berlawanan arah, bukan dekat tempat yang sepatutnya. Kau tunggu. Yang paling best tu kali ni bukan bendera Malaysia je terbalik. Sekali dengan Johor sekali tu. Cuba tengok. Dua-dua bendera diterbalikkan. Ilah. Kenapa puak-puak pengurusan dekat kilang ni tak puas hati ke? Johor jatuh kepada BN. So nak tunjukkan solidariti, ketidakpuasan hati diorang. Sebab ni BN menang. So nak terbalikkan bendera dengan sengaja ke macam mana? Ada maksud tersirat ke yang cuba nak disampaikan ni sebenarnya? Tapi saya puji tindakan daripada kerajaan negeri ni. Dia tutup sita terus tuan-tuan. Minta jangan beroperasi selama beberapa hari. Sementara siasatan dijalankan. Padan muka. Kena pula kilang besar macam ni tuan-tuan. Kalau satu hari tak beroperasi, you are talking about losing millions. Tapi percayalah tuan-tuan kalau benda yang sama ni, situasi yang sama ni berlaku dekat negeri yang satu lagi tu, jangan haraplah nak sita tuan-tuan. Jangan bermimpi di siang hari Takkan mahu disitanya. Takkan mahu. Dia akan cuba sedaya upaya mempertahankan owner ni, kilang ni. Dia cakap tak sedarlah orang asing yang pasang lah. Lepas tu mula buat cerita konon-kononnya tempat nak cocok tu terbalik lah. Tengoklah. Ataupun dia boleh cari alasan-alasan baru yang lain. Yang paling selamat sekali apa tuan-tuan? Kami disabotage. Tunggu. Ada orang lain tak puas hati yang sengaja menterbalikkan. Sekarang aku cek CCTV kan. Speechless lah tuan-tuan. Aduh. Subscribe with notifications on.